Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Araki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini saya akan menerangkan tentang subjek matematik tingkatan 3 KSSM untuk bab yang seterusnya. Okey. Bab yang ke-8 yang diberi nama locus. Okey. Locus dalam dua dimensi. Okey, baik. Apakah yang akan kita pelajari dalam bab ini? Ada dua subtopik utama, iaitu 8.1 locus dan 8.2 locus dalam dua dimensi. Jadi untuk video pada kali ini, cikgu nak sentuh satu saja, iaitu 8.1 itu locus. Dan 8.2 itu locus dalam dua dimensi, kita akan sentuh lebih lanjut pada sesi PDPR akan datang. Okey, baik. Kenapa belajar bab ini? Okey, yang pertama, pengetahuan tentang locus membolehkan seseorang menganggar atau meramal sesuatu jarak pergerakan atau lokasi berdasarkan syarat-syarat tertentu. Konsep locus digunakan dalam bidang pembinaan, lukisan kejuruteraan, penerbangan, pergerakan satelit dan sebagainya. Okey. Okay, ini cerita pasal jago badminton negara Datuk Lee Chong Wei. Okay. Kamu boleh baca dekat situ muka surat 198. Jadi ceritanya kat sini kita tengok pergerakan bulu tangkis. Okay, dia merupakan satu jenis locus yang kita akan sentuh pada bab ini. Okay. Tanpa melengahkan masa lagi, okay, cikgu nak masuk kepada subtopik 8.1 muka surat 200. Standard pembelajaran. Yang pertama, mengenal locus dalam situasi kehidupan sebenar dan seterusnya menerangkan maksud locus. Okey, baik. Apakah yang anda faham tentang locus? Okey, sebagai contoh, dalam rajah di sebelah, sekeping pelekat warna dilekatkan pada tayar basikal seperti yang ditunjukkan. Apakah bentuk yang akan dihasilkan oleh pelekat itu apabila basikal dikayuh? Okey, baik. Bentuk yang dihasilkan oleh pelekat itu ialah suatu bulatan seperti pada rajah di sebelah. Adakah bentuk ini mematuhi syarat-syarat tertentu? Okey. Cari jawapannya. Okey. Contoh yang kedua ni, gambar rajah di bawah menunjukkan sebiji bola yang ditendang oleh seorang pemain bola sepak. Pergerakan suatu titik pada bola tersebut menghasilkan suatu lengkung. Okey, baik. Seterusnya, gambar rajah di sebelah menunjukkan suatu roket yang sedang dilancarkan. Pergerakan suatu titik pada roket tersebut akan menghasilkan satu bentuk garis lurus. Okey, sini kita boleh kenal pasti locus ni ada banyak jenis lah. Okey, dan dia punya pergerakan itu semua kita akan tahu. Baik, jadi kesimpulannya locus ialah satu surihan atau lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang tiga dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Iaitu maksud locus. Jadi kita masuk kepada muka surat 201, cetusan minda. Tujuan mengenal pasti locus dua dimensi dalam kehidupan seharian. Bahan-bahan kad-kad situasi. Langkah. Setiap kumpulan diberikan beberapa keping kad situasi dengan pergerakan dalam aktiviti seharian seperti contoh di bawah. Situasi A.
bola yang dijaringkan, okey, dalam perlawanan bola jaring ni. Situasi B, buah durian yang gugur dari pokok. Situasi C, kapal terbang yang sedang mendarat. Situasi D, hujung pengelak cermin kereta yang sedang bergerak. Okey, baik. Ada 4 situasi dekat sini. Bincang dalam kumpulan dan lakarkan lokus bagi satu titik pada objek yang terlibat dalam situasi-situasi yang diberi. Bentangkan hasil lakaran lokus dan bandingkan jawapan dengan kumpulan yang lain. Okey, perbincangan. Bincangkan 5 pergerakan lain yang boleh dikategorikan sebagai lokus dalam aktiviti seharian. Jadi, hasil daripada aktiviti cetusan minda 1 di atas tu, didapati bahawa bentuk lokus 2 dimensi boleh dilihat dalam bentuk garis lurus, lengkung, lengkuk dan lengkung. Okey, itu bentuk-bentuk lokus 2 dimensi. Seterusnya kita masuk kepada muka surat 202, contoh 1. Satu titik C dilukis pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar seperti dalam rajah. Terang dan lakarkan lokus bagi titik C. Jadi kita tengok putaran kipas tu. Okay, C pun akan berputar mengikut putaran kipas. Jadi lokus itu adalah berbentuk bulatan. Okay, selesai dekat situ. Jadi uji minda 8.1A. Jadi kita tengok sikit kat situ. Kita bincang sikit berkaitan lokus ni, uji minda 8.1. Terang dan lakarkan lokus bagi titik C pada setiap objek dalam rajah berikut. A. Sebiji bola berpusat C yang berguling sepanjang satu satah condong. Jadi, dia punya penerangan lokus dekat sini. Garis lurus yang selari dengan satah condong. Okey. Dia macam ni lah lebih kurang. Okey, garis lurus yang selari dengan satah condong. Itu lokus. Okey. B. Titik C pada bandul yang beralun. Jadi dia punya lokus macam mana? Bandul beralun. Lengkung macam ni. Okey. C. Titik C pada permainan yoyo yang sedang bergerak. Okay, pergerakan yoyo ni dia mencancang macam straight. Atas bawah mencancang. Titik C pada kasut seorang kanak-kanak yang sedang bermain papan gelongso di taman permainan. Okey. Jadi jawapannya garis lurus yang selari dengan papan gelongso. Okey, macam itulah lebih kurang. Okey, nombor 2. Nyata dan lakarkan lokus bagi satu titik pada A. Sebiji kelapa yang jatuh dari pokok. Okey, lokis yang pokok kelapa tu dia punya lokus tu mencancang macam tu. Okey. B. Sebuah kereta sedang bergerak di atas batang jalan raya yang lurus. Okey, jadi kita lukiskan lokus tu garisan mengufuk. Straight lah. Okey. Dan C. Seekor katak yang sedang melompat. Jadi pergerakan katak tu melengkung ke atas macam tu. Okey, selesai untuk uji minda 8.1A. Kita pergi kepada muka surat 203 contoh 2. Rajah di sebelah menunjukkan sebatang tiang MN. Sekeping papan berbentuk segi empat tepat PQRS disambung pada tiang itu dengan keadaan papan PQRS boleh digerakkan. Jika sisi PQ diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN, okay, apakah bentuk 3 dimensi yang akan terbentuk? Okay, ini gambar rajah. Tiang ni papan. Okay, tiang MN, papan PQRS. Okay, sisi PQ ni diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN. Penyelesaian dia
Ini bentuk locus yang akan terhasil. Bentuk yang dihasilkan apabila sisi PQ diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN ialah bentuk silinder tegak. Okey. Jadi bentuk silinder tegak ni kita imbas kembali silinder, sfera, kon, prisma dan piramid merupakan antara contoh bentuk tiga dimensi. Okey, faham jelas contoh dua. Contoh yang ketiga, rajah di sebelah menunjukkan sebatang tiang MN. Sekeping papan berbentuk semi bulatan PQR disambung pada tiang itu dengan keadaan papan PQR itu boleh digerakkan. Jika papan PQR diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN, apakah bentuk tiga dimensi yang akan terbentuk? Okey, situasi lebih kurang sama dengan contoh dua, cuma bentuk dia berbeza. Jadi bila kita putarkan 360 darjah, bentuk locus akan terbentuk macam ni. Okey, bentuk yang dihasilkan apabila papan berbentuk semi bulatan diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN ialah bentuk sfera. Okey, baik. Selesai contoh 3. Jadi kita akan pergi kepada uji minda 8.1b. Okey. Lakarkan locus 3 dimensi apabila bentuk 2 dimensi yang dilorekkan diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang ST. Okey. Konsep dia ni sama dengan contoh 2 dengan contoh 3 di atas. Jadi sebagai jawapan dia, okey, bentuk dia akan jadi samalah kiri dan kanan tu kalau kita lakarkan dia akan jadi sama kiri dan kanan. Okey. Jadi dia berputar. Berputar macam tu. Okey, dia berputar. Samalah dengan konsep yang atas ni. Ni pun sama. Okey. Okey, tanda nak panah. Dan ni pun sama, dia akan jadi kiri dan kanan sama saiz. Okey. Dan ni pun sama. Lebih kurang macam tu lah bentuknya. Okey. Selesai untuk uji minda 8.1p yang ada dalam buku teks. Jadi kita dah selesai untuk satu topik 8.1 locus. Okey, baik. Jadi untuk lebih mahir, untuk lebih pada pengukuhan untuk topik ni, okay, kita ada satu soalan, satu muka surat, soalan latihan ataupun tugasan dalam buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 3 KSSM. Okey, baik. Kita cuba jawab soalan ni dan selesaikan dia. Nyatakan locus bagi titik P bagi setiap objek bergerak yang berikut. Okey, kita tengok contoh dulu. Okey. Katakan satu pili air ni, air keluar ke bawah. Okey. Ini locus dia satu garis lurus mencancang. Okey, nyatakan locus titik P. Okey, setiap objek yang berikut. Okey, tengok. Kesemua ni dia labelkan sebagai titik P. Okey, dia punya locus tu macam mana? Okey, kalau nombor satu ni ambil yang tebal sikit, tulisan tu bagi nampak. Okey. Satu lengkuk.
Okey, nampak tak P tu dia lengkok macam tu kan? Dia macam tu. Okey, pergerakan P tu. Okey. Nombor 2, P tu bergerak bilah kipas tu berputar membentuk satu lokus, satu bulatan. Okey, macam itulah putaran dia, katakan dia berputar macam tu. Okey, titik P. Okey, nombor 3, basikal bergerak lurus. Okey, jadi kita tulis kat situ satu garis lurus. Okey, P tu kan dia straight macam tu. Okey. Nombor 4, buaian kan, buaian. Okey, dia macam tu lah dia buang bentuk pergerakan dia. Okey, P. Jadi ni pun satu lengkok juga. Nombor 5, okey, pergerakan kapal terbang. Okey, kita tengok dia punya pergerakan tu macam ni. P tu ke atas, condong ke atas. Memang satu sudut lah gitu. Okey. Jadi dia satu garis lurus. Mencondong, kita tulis mencondong. Selesai untuk bahagian A. Kita pergi pada bahagian B. Okey. Laka lokus 3 dimensi apabila setiap bentuk 2 dimensi yang dilorek berikut diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang PN. Kita dah sentuh dalam penerangan dalam buku teks tadi. Jadi jawapan dia akan jadi macam ni lah. Okey, lukiskan dia punya putaran tu. Lebih kurang macam ni lah. Okey, sama atas dengan bawah. Lepas tu lukis anak panah pun sama arah anak panah tu. Okey. Baik. Lepas tu kita sambungkan. Okey, bentuk samalah kiri dan kanan. Okey, dapat untuk nombor 1. Nombor 2 pun sama. Okey. Putaran dia tu. Okey, 360 darjah. Katakan dia berputar macam tu. Okey, ini akan jadi separuh bulatan lah. Okey, buat cantik sikit. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, yang ketiga pun sama konsepnya. Dia akan menjadi bentuk sama. Kiri dan kanan. Saiz dia sama. Okey. Baik. Selesai. Jadi, untuk video kali ini, okey, kita dah terangkan secara lengkap dan lanjutnya berkaitan dengan subtopik 8.1 lokus yang kita dah sentuh tugasan dalam buku modul aktiviti mesra digital bahagian pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 8.1. Diharap video kali ini dapat membantu, dapat memberi manfaat dan memberi kefahaman yang mendalam kepada para pelajar berkaitan dengan
locus. Oke. Itu saja penerangan ringkas daripada cikgu berkaitan dengan topik ini. Jadi selamat belajar, selamat menonton, dan terima kasih kerana menonton video cikgu. Sekian, terima kasih.